Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Jumaat 22 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 29 Oktober 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa 3 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. 2 daripada kes tersebut adalah perempuan, masing-masing berumur 64 dan 30 tahun. Manakala satu lagi kes ialah seorang lelaki berumur 63 tahun. Ketiga-tiga kes juga telah mengalami beberapa masalah kesihatan yang lain dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya, sebanyak 132 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 12,955 orang. Terdapat 83 tambahan kes-kes baru kepada 15 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 16 kes. Satu daripadanya adalah kluster kediaman, manakala satu lagi ialah kluster ISS Facility Services Sendiran Berhad adalah kluster tempat kerja. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 176 kluster. Dalam pada itu terdapat 33 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 416 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 10,864 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,004 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Selain itu, 15 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,935 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 497,082 ujian. Pada 28 Oktober 2021, sebanyak 2,881 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 351,496 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 81.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 252,427 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 58.7% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,123 orang, iaitu 97.3% telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 dan seramai 38,188 orang,
iaitu 88.2% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 12 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Bersama kita bersepadu menyahut seruan dan saranan pihak kerajaan bagi memulihkan negara daripada penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan negara Brunei Darussalam sentiasa dilindungi dan dijauhkan dari segala bahaya disebabkan oleh COVID-19. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang dibukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. This is James from Reading. Good afternoon to Yang Berhormat Datuk, Minister of Health, Yang Mulia Permanent Secretary of Health. My only question today is Singapore has detected its first case of Delta Plus variant in one imported COVID-19 case on Tuesday. Is the Ministry of Health also concerned about emerging new variants that might be coming into the country? Okey, terima kasih. I think sebelum ini saya menyatakan juga kalau penularan COVID-19 ini berterusan, jadi varian-varian ataupun COVID-19 ini akan mungkin boleh bertambahlah. Sebab makin lama penularan, makin lama ia boleh bermutasi. Durang ni is quite clever lah. They want to survive, so they change here and there their structure. Jadi indah mengherankanlah ada mutasi di virus ini yang menyebabkan sekarang ada Delta Plus, yang mana mula dikesan di UK tu. So masa ni Tani masih memantau lah apa kesannya dengan Delta Plus ni. Mungkin ia lebih mudah merebak daripada Delta yang sedia ada, ataupun seterusnya tu mau dia dipantau lah. So memang apa saja varian baru memang menjadi pemerhatian Kementerian Kesihatan, kerana ia boleh membuat Tani punya rancangan untuk membalik semula ni boleh terganggu lah kalau ada kesan-kesan yang menakutkan. Tapi insyaAllah dengan varian yang lain pun macam Lambda dan sebagainya, setakat ini ada yang menyebabkan kita ni atau mana-mana negara beralih arah dari segi pembukaan negara masing-masing. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.